Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Elina Balkis binti Makno dan nombor matrik saya ialah 287205. Saya telah menjalankan kajian tentang aplikasi konsep imajinasi sosiologikal dalam konteks keganasan rumah tangga. Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, keganasan bermaksud perihal ganas atau kegarangan. Selain itu, Kamus Dewan dan Pustaka juga menyatakan bahawa keganasan membawa maksud penggunaan kuasa secara sewenang-wenangnya oleh seorang individu terhadap orang lain dengan tujuan yang menakutkan. Keganasan rumah tangga juga merupakan keganasan yang dilakukan oleh pasangan. Keganasan boleh terjadi dari segi fizikal, pengabaian, gangguan seksual, pertuturan, ugutan dan juga gangguan emosi. Kes keganasan rumah tangga terhadap wanita yang dilaporkan di Malaysia adalah semakin membimbangkan. Menurut statistik yang telah dilaporkan pada Polis Diraja Malaysia menunjukkan bahawa sebanyak 5,240 kes yang telah direkodkan berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Manakala kes keganasan rumah tangga yang telah direkodkan oleh talian kasih iaitu KPWKM menerima sebanyak 2,490 kes keganasan rumah tangga pada tempoh yang sama iaitu sepanjang dari tempoh Januari hingga Disember tahun 2020. Skop kajian ini lebih menjurus kepada golongan wanita yang sudah berumah tangga. Menurut kajian yang dijalankan oleh Pusat Penyelidikan Wanita dan Gender iaitu Kanita di Universiti Sains Malaysia menunjukkan sebanyak 9% iaitu lebih daripada 800,000 golongan wanita yang sudah berumah tangga di Malaysia mengalami masalah keganasan rumah tangga. Antara faktor keganasan rumah tangga ialah personaliti suami. Menurut pandangan psikologi, keganasan atau penderaan boleh terjadi akibat tabiat seseorang yang suka melakukan kekerasan untuk menunjukkan kuasa mereka terhadap orang lain. Yang kedua ialah cemburu yang berlebihan. Cemburu yang berlebihan boleh terjadi sekiranya isteri mempunyai pendapatan yang lebih tinggi ataupun lebih berkejaya daripada suami. Sekiranya pasangan tidak dapat mengawal perasaan cemburu yang berlebihan, boleh menyebabkan berlakunya keganasan. Yang ketiga ialah desakan ekonomi. Golongan wanita yang menjadi mangsa atau faktor kebergantungan sumber keuangan terhadap suami. Yang seterusnya ialah bentuk penderaan keganasan rumah tangga. Yang pertama ialah penderaan fizikal. Penderaan fizikal juga menyebabkan penggunaan kekerasan yang mendera mangsa dengan niat menyakiti atau menyeksa tubuh badan mangsa. Menghalang keperluan asas manusia seperti makan dan minum juga dianggap sebagai penderaan fizikal. Yang kedua ialah penderaan ekonomi. Pengabaian dalam memberi nafkah. Ketua keluarga iaitu suami tidak dapat menyediakan keperluan lengkap. Sebagai contoh, tidak dapat menyediakan keperluan asasi termasuk makanan, tempat tinggal yang selesa dan pakaian. Yang ketiga ialah penderaan emosi. Penderaan emosi adalah seperti penghinaan atau ugutan serta menjatuhkan maruah. Penderaan emosi termasuklah perbuatan yang disengajakan bagi menakut-nakutkan mangsa. Berdasarkan pengetahuan saya, kes keganasan rumah tangga ini mempunyai banyak faktor. Tetapi, 6 faktor utama yang menyumbang kepada kes ini ialah perselisihan faham dengan jumlah kes tertinggi. Seterusnya, panas baran, masalah kewangan, cemburu, penagihan dadah dan campur tangan pihak ketiga. Ramai wanita yang didera akibat pergaduhan selepas berlakunya perselisihan faham dengan suami mereka. Masalah perselisihan faham ini sering terjadi akibat kurangnya kemahiran berkomunikasi. Jadinya, setiap kali berlakunya konflik, kata-kata negatif akan dikeluarkan dan akan membawa kepada keganasan rumah tangga. Kesimpulannya, konsep imajinasi sosiologi dapat diaplikasikan dalam isu keganasan rumah tangga yang berlaku dalam golongan wanita di Malaysia. Konsep imajinasi sosiologi dapat diaplikasikan dalam fenomena keganasan rumah tangga adalah kerana keganasan rumah tangga bukanlah masalah peribadi yang dihadapi oleh pasangan tersebut atau mangsa keganasan sahaja. Masalah keganasan yang dihadapi oleh mangsa bukan masalah peribadi kerana hal tersebut boleh berlaku atas faktor masyarakat atau struktur sosial yang mendesak pendera melakukan keganasan terhadap mangsa. Keganasan rumah tangga yang dihadapi oleh golongan wanita boleh dikaitkan dengan imajinasi sosiologi kerana gender wanita yang dianggap lemah.
Yang terakhir, perspektif atau pandangan masyarakat yang meletakkan wanita berada pada taraf yang rendah berbanding lelaki menyebabkan keganasan terhadap wanita kian berleluasa. Sekian daripada saya menyerahkan perbentangan ini kepada pembentang seterusnya iaitu Syafiqah Nur Syahira. Okey, terima kasih Airina Balkis. Okey, nama saya Syafiqah Nur Syahira binti Hisham dengan nombor matrik 287635. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang tajuk buli dalam kalangan pelajar dalam konteks imajinasi sosiologi. Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, buli adalah suatu perbuatan mendera atau mempermainkan seseorang bagi kepentingan diri sendiri. Selain itu, ia juga bertujuan untuk menakutkan orang-orang yang lemah dengan cara menggeletak mereka supaya mereka dapat mengikut segala perintah pembuli. Kebanyakan perbuatan buli bertujuan untuk menunjukkan kuasa dan keupayaan menundukkan orang lain serta perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali. Terdapat 3 jenis tingkah laku buli iaitu fizikal seperti menampar, verbal seperti menghina dan antisosial seperti menyebar fitnah. Faktor buli dalam kalangan pelajar yang pertama ialah pengalaman masa lalu. Pengalaman lampau yang membuatkan seseorang remaja itu berasa ingin membuat perkara yang sama kepada orang lain sama seperti yang dia lalui. Seterusnya ialah kurang perhatian ibu bapa. Ibu bapa tidak mempunyai masa bersama anak. Ini membuatkan mereka akan memendam masalah yang dilaluinya dan dilepaskan di sekolah melalui cara yang negatif demi mendapatkan perhatian orang lain. Seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya. Remaja yang tersalah memilih rakan akan membuatkan mereka terjebak dalam perkara-perkara negatif seperti membuli. Mereka ingin mencuba melakukan perkara yang baru walaupun perkara itu di luar batasannya. Seterusnya ialah kesan buli dalam kalangan pelajar. Kesan yang pertama ialah mangsa takut untuk ke sekolah. Sekiranya mangsa tidak melakukan apa yang disuruh pembuli, mangsa akan dipukul dan didera. Oleh sebab itu, mangsa yang dibuli akan sentiasa rasa takut untuk datang ke sekolah. Kesan yang seterusnya ialah mangsa akan tertinggal dalam pelajaran. Mangsa yang dibuli akan merasa tertekan dan fikiran mereka akan terganggu, membuatkan mereka tidak dapat menumpukan perhatian ketika waktu pembelajaran. Kesan yang terakhir ialah menyebabkan kematian. Mangsa berkemungkinan mendapat masalah depresi yang membuatkan mangsa lebih cenderung untuk bunuh diri kerana terlalu tertekan dengan kehidupan mereka. Saya untuk memberi pendapat berkaitan dengan isu buli. Menerusi kajian yang telah dijalankan oleh saudari Syafiqah Nur Syahira, saya berpendapat bahawa terdapat faktor lain yang menyebabkan pembuli melakukan buli. Antara faktornya ialah faktor media massa seperti majalah, media cetak atau novel dan komik yang memaparkan aksi ganas dan tidak bermoral yang boleh mempengaruhi minda mereka, seterusnya menyebabkan mereka melakukan buli terhadap orang lain. Yang kedua ialah kesan buli dalam kalangan pelajar. Kesan buli yang telah dibentangkan oleh Syafiqah Nur Syahira adalah lebih menjurus kepada mangsa. Saya berpendapat bahawa kesan buli boleh terjadi kepada pembuli itu sendiri, iaitu pembuli boleh dibuang sekolah dan boleh dikenakan hukuman oleh pihak sekolah. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, konsep imajinasi sosiologi dapat diaplikasikan dalam isu buli dalam kalangan pelajar di sekolah. Konsep imajinasi sosiologi dapat diaplikasikan dalam isu buli kerana ia bukanlah hanya datang daripada masalah pelajar tersebut sahaja, tetapi ia juga boleh disebabkan masyarakat lain juga. Pembuli yang ingin membuli sesetengahnya bukanlah datang dari dirinya sendiri, tetapi disebabkan persekitaran dan masyarakat yang mempengaruhinya untuk melakukan perkara tersebut. Berdasarkan kajian, buli sering terjadi di kawasan sekolah luar bandar. Selain itu, kejadian buli sering berlaku dalam kalangan pelajar dari sekolah rendah. Akhir sekali, pelajar berjantina lelaki mempunyai nisbah yang tinggi dalam melakukan gejala buli ini. Isu buli ini perlulah diambil serius agar dapat dikurangkan pada masa akan datang.
Walaupun nisbah kes buli adalah kecil, ini tidak bermakna kita boleh mengabaikan perkara ini. Terima kasih, sekian sahaja pembincangan saya pada hari ini. Selamat sejahtera, saya Wan Mendi, anak perempuan Ramanada. Nombor matrik saya 289935. Hari ini saya akan membentangkan isu korupsi dan rasuah dalam kalangan masyarakat. Fenomena sosial secara amnya ditakrifkan sebagai tindakan yang memberi kesan atau disebabkan oleh organisma yang cukup hidup untuk bertindak balas antara satu sama lain. Kemajuan dalam kajian sosiologi yang menawarkan rangka kerja untuk tanggapan ini ialah aliran tingkah laku dan tekanan terhadap aspek objektif kehidupan sosial. Definisi rasuah adalah satu proses yang melibatkan penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan peribadi. Ia mengecewakan semua mereka yang bergantung pada kejujuran dan integriti mereka yang mempunyai jawatan kuasa dan pegawai yang menyalahgunakan kuasa serta kepercayaan awam mereka untuk memberi manfaat kepada diri mereka sendiri. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), mana-mana orang yang secara rasuah meminta, menerima atau bersetuju menerima untuk dirinya sendiri. Jika tidak kerana mana-mana orang yang melakukan kelalaian untuk melakukan apa-apa berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi adalah melakukan suatu kesalahan. Terdapat beberapa faktor punca rasuah. Yang pertama ialah integriti diri. Jenayah rasuah berlaku apabila integriti seseorang itu lemah dan wujudnya sifat tamak dalam diri kerana ingin hidup mewah melebihi pendapatan yang diperoleh. Selain itu, kelemahan dalam sistem. Peluang untuk melakukan rasuah ini berlaku apabila terdapat kelemahan dalam aspek kawalan dalaman organisasi dan prosedur kerja yang membolehkan pelaku mengambil kesempatan dari rasuah. Akhir sekali, kepimpinan. Kepimpinan yang lemah membawa kepada prestasi yang lembab, rasuah serta kekurangan pengawasan dan pemantauan. Terdapat juga beberapa kesan rasuah. Yang pertama ialah merendahkan maruah diri. Seseorang yang melakukan rasuah akan hidup dalam keadaan yang tidak tenteram dan maruahnya juga akan tercalar. Jika didapati bersalah, seseorang yang melakukan rasuah boleh didenda dan dipenjarakan. Selain itu, masyarakat yang tidak harmoni. Gejala rasuah yang dilakukan oleh seseorang juga berkemungkinan merebak kepada orang lain yang mendatangkan ancaman serius kepada perpaduan sosial. Akibat jangka panjang, masyarakat yang terlibat dalam tingkah laku rasuah tidak dapat dinafikan. Akhir sekali, ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi negara akan terbantut akibat gejala rasuah. Rasuah akan menyebabkan pelabur antarabangsa ingin melabur di negara lain kerana mereka mesti membayar banyak rasuah untuk mendapatkan permohonan perniagaan mereka diluluskan. Pada pandangan saya terhadap faktor rasuah ini adalah faktor rasuah bukan sahaja disebabkan kelemahan dalam sistem, tetapi dia juga disebabkan kelemahan dalam undang-undang. Undang-undang yang ada di dalam negara ini tidak dapat mengengkang masalah rasuah. Hal ini kerana terdapatnya hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan yang dibuat. Sebagai contoh, di negara China, hukuman mati perlu dilakukan kepada pesalah yang melakukan rasuah. Jadi hukuman tersebut perlu diaplikasikan di negara ini. Seterusnya adalah kesan rasuah. Kesan rasuah ialah pentadbiran negara menjadi kucak-kacir. Hal ini menyebabkan timbul masalah kemerosatan dan berlakunya pengabaian terhadap masyarakat, seperti berlaku di negara Filipina. Negara Filipina berlakunya penghancuran pentadbiran dan pemerintahan negara semasa pemerintahan kerajaan Marcos. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Aisyah. Kesimpulannya, rasuah bukan sekadar masalah kewangan, ia juga menjana sistem sosiologi yang mematuhi kaedahnya dan memberi kesan kepada keseluruhan masyarakat serta interaksi sosial yang wujud dalam diri mereka. Kita mungkin menggunakan imajinasi sosiologi untuk membantu kita memahami corak kehidupan sosial semasa, tetapi kita juga boleh menggunakannya untuk membayangkan apa yang mungkin berlaku pada masa hadapan. Imajinasi sosiologi membolehkan kita untuk melihat bukan saja apa yang nyata tetapi juga apa yang boleh menjadi nyata jika kita memilih untuk menjadikannya begitu. Individu yang berintegriti tinggi akan melahirkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Masyarakat yang beretika akan menolak sebarang aktiviti tidak bermoral seperti rasuah. Gejala rasuah perlu dibanteras agar imej negara kembali pulih. Tanpa rasuah, ekonomi negara kita akan berkembang maju. Sekian, terima kasih.
Okey, seterusnya beralih kepada isu obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Saya bernama Siti Aisyah binti Alias, nombor matrik 285879. Hari ini saya akan membentangkan isu obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Sejak kebelakangan ini, masalah obesiti menjadi topik popular dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Masalah tersebut berlaku dalam kalangan kanak-kanak dan golongan dewasa. Individu yang mengalami masalah kegemukan dan akan mudah mendapat penyakit kronik dan mereka akan sedar berlakunya perubahan drastik terhadap bentuk tubuh badan dalam jangka masa pendek. Obesiti didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai berat badan yang berlebihan dan perlu mendapat rawatan serta khidmat nasihat daripada doktor pakar. Selain itu, setiap individu boleh menilai sama ada mereka itu berada dalam golongan obesiti atau sebaliknya melalui BMI iaitu Body Mass Index. Semakin tinggi tahap BMI, semakin besarlah peluang mereka mengalami masalah obesiti. Terdapat 11.8% kanak-kanak berusia 18 tahun mengalami masalah obesiti. Tambahan lagi dalam dalam masalah obesiti ini, kalau kedudukan kanak-kanak di Malaysia berada pada kedudukan ketiga teratas dalam negara Asia. Okay, dalam isu obesiti ini terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah gaya hidup. Ibu bapa mengambil alternatif mudah dengan membeli makanan cepat saji untuk disajikan kepada anak-anak mereka seperti kentang goreng, nugget dan McD. Seterusnya faktor yang kedua adalah kurangnya aktiviti fizikal. Anak-anak pada masa ini terlalu terdedah dan taksub dengan gadget seperti telefon bimbit, komputer riba dan sebagainya. Kesannya berlakunya penambahan berat badan secara mendadak tanpa mereka sedari. Dan mereka juga kurang berminat dengan aktiviti suka disebabkan ketagihan terhadap gadget tersebut. Seterusnya, faktor yang terakhir adalah pengaruh persekitaran. Pada era globalisasi ini, terlalu banyak syarikat makanan yang mengeluarkan variasi makanan yang unik dan menarik seperti Subway, McD yang tidak berkhasiat untuk diambil oleh semua peringkat umur. Jadi berlakunya masalah obesiti dalam kanak-kanak. Okay, seterusnya kita beralih kepada kesan dan langkah isu obesiti ini. Pertama adalah kesan kesihatan kanak-kanak akan terjejas. Kebanyakan makanan segera yang diambil oleh mereka tidak berkhasiat. Makanan tersebut mempunyai kandungan bahan kimia untuk menambah kelezatan dan meningkatkan kualiti makanan. Akhirnya mereka akan menghadapi penyakit diabetes, masalah tekanan darah tinggi dan masalah jantung. Yang kedua adalah menjejaskan psikologi kanak-kanak. Kebanyakan kes buli yang berlaku di negara ini adalah disebabkan faktor kanak-kanak yang berbadan besar. Mereka sedih dibuli dan kesannya mereka akan hilang semangat untuk belajar dan takut untuk berhadapan dengan orang luar. Dan mereka juga paling teruk adalah akan menghadapi kemurungan dan tekanan sehingga menjejaskan prestasi pembelajaran di sekolah. Okay, langkah yang dibuat untuk mengatasi masalah obesiti adalah ibu bapa mengadakan aktiviti fizikal. Ibu bapa perlu menggerakkan anak-anak untuk melakukan aktiviti fizikal bersama-sama seperti berbasikal, bermain badminton dan berjoging. Hal ini dapat membakar lemak dan kalori berlebihan di dalam badan anak-anak. Pada pendapat saya, ada faktor masalah obesiti yang lain iaitu faktor genetik. Genetik juga memainkan peranan dalam menentukan jika kanak-kanak akan mengalami berat badan berlebihan atau obesiti. Satu kajian menunjukkan bahawa jika kedua-dua ibu bapa obes, terdapat 70% peluang untuk anak-anak mereka juga menjadi obesiti. Jika hanya ibu bapa adalah obes, kebaran kalian adalah 50% jika kedua-dua ibu bapa mempunyai berat badan yang normal, masih terdapat peluang sebanyak 10% untuk kanak-kanak untuk menjadi obesiti. Malahan sebelum kita menyalahkan genetik kita, adalah penting untuk mengambil perhatian bahawa ia bukan disebabkan oleh DNA saja tetapi juga pemerhatian dan kelakuan pemakanan yang dipelajari oleh kaum keluarga. Seterusnya, terdapat juga kesan obesiti iaitu stigma sosial. Satu kajian dari Marcus M pada tahun 2002 menyatakan kesan sampingan obesiti termasuk mengejar dan mendiskriminasikan orang yang obesiti. Mereka menganggap kegemukan adalah untuk dipersalahkan akan keadaan mereka dan kegemukan merupakan tanda kecuaian mereka sendiri. Orang yang obes berkemungkinan mempunyai hubungan sosial dan hubungan romantik yang sangat kurang berbanding mereka yang tidak gemuk. Kemasukan ke kolej, pekerjaan dan kuasa pendapatan boleh terjejas mengikut terutamanya bagi wanita yang obesiti. Walaupun ia mungkin tidak diterima untuk mendiskriminasikan berdasarkan jantina, agama atau etnik, ramai orang mempersendahkan atau mendera golongan ini. Terima kasih.
Okey, baiklah. Terima kasih kepada Banu terhadap pandangan, kesan dan faktor yang dilontarkan tadi. Okey, seterusnya rumusan yang saya dapat hasil daripada kajian saya terhadap isu obesiti dalam kalangan kanak-kanak ialah isu obesiti dalam kalangan kanak-kanak bukan melibatkan diri kanak-kanak tersebut tetapi mempengaruhi masyarakat luar juga. Pada awalnya, isu ini terjadi dalam dalam kelompok yang kecil dan hanya melibatkan golongan dewasa. Namun, kanak-kanak juga turut menghadapi masalah obesiti. Faktor terjadi masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak bukan hanya disebabkan konflik diri sendiri tetapi dipengaruhi oleh masyarakat luar. Pelbagai langkah perlu dilakukan untuk mengengkang isu tersebut supaya tidak menjadi lebih teruk. Pelbagai pihak, semua pihak perlu memainkan peranan yang efisien dan aktif dalam menangani masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Sekian, terima kasih.